ini penyalahgunaan kuasa. Bila mana Tommy Thomas telah melantik firma guaman dia sendiri untuk menguruskan penjualan kapal Equanimity. Itu sebab Equanimity ni special. Harga dia 250 juta ketika dibeli US dollar. Ketika dijual, mahkamah menetapkan harga reserve minimum punya harga mesti 130 juta US dollar, tetapi akhirnya dijual pada harga 126 juta. Adakah berlakunya under table? Dan ramai tak tahu bahawa kapal ini akhirnya telah dijual oleh pihak Genting dengan harga 200 juta US dollar, tuan-tuan. Persoalan dia, siapa yang pocket the balance of 74 million US dollar? Bukan sikit, tuan-tuan. Perbezaan, Genting beli 126 juta, jual balik dengan harga 200 juta. Siapa yang dapat manfaat 74 juta? Ini adalah permintaan daripada pasukan petugas khas. Bukan Lokman Adam yang suruh siasat ni. Pasukan petugas khas yang menyiasat buku Tan Sri Tommy Thomas yang meminta pihak polis menyiasat sekiranya berlakunya sebarang bentuk rasuah, salah guna kuasa dan penyelewengan yang menyebabkan negara kehilangan daripada hasil jualan kapal tersebut dan kehilangan 4.8 bilion apabila akhirnya MOF telah memberikan pelepasan cukai kepada syarikat Genting Holding Berhad. Okey. Betul jawab kata. Ni ada soalan daripada netizen ni. Dia kata, adakah ini timbal balas Lim Guat Eng terhadap Tommy Thomas? Itu kita tak tahu. Kita minta supaya ianya disiasat. Kita tak boleh cakap ianya timbal balas. Tetapi pasukan petugas khas mengesyaki bahawa ada deal yang tak kena di belakang transaksi dan ada kaitan di antara penjualan kapal tersebut dengan pelepasan cukai yang dinikmati oleh syarikat Genting Holding Berhad. Okey. Begitu. Pelepasan cukai tadi tu tak libatkan LSDN ke atau macam mana tu? Pelepasan cukai melibatkan LHDN yang kita pun tahu ketika itu CEO dia ialah Sabin. Sabin ni adalah seorang yang kita kenali sebagai manusia yang akan buat apa saja untuk please dia punya political master. Kita pun tahu bagaimana dia mengerjakan pemimpin-pemimpin UMNO zaman Pakatan Harapan untuk mendapatkan penyambungan, dan dia dapat sambung 2 kali dia dapat sambung. Sepatutnya dah pencet. Okey? Okey, soalan lain. Soalan lain tu. Dalam laporan Sinar tu Sinar Harian. Sinar Hairan. Sinar Hairan. Apa ni, pengurusi Perikatan Nasional tu Sri Muhyiddin Yassin berkata tu dalam satu program. Dia kata dia cakap dia minta pengundi dengan tersalah pilih tu pada tahun 2015. Kerana kalau tersalah pilih, Malaysia akan kembali terjebak dalam masalah kleptokrasi dan korupsi sekiranya pengundi memilih UMNO dan Barisan Nasional pada pilihan raya umum yang akan datang. Sebab apa dia cakap? Sebenarnya Muhyiddin berkata benar. Kalau misalnya kita silap pilih, kalau kita silap pilih, kita terpilih balik kerajaan lockdown yang dipimpin oleh Muhyiddin Yassin, kita memang tidak akan berpeluang untuk mendengar pendedahan siapa kleptokrat yang sebenar. Kita tak akan berpeluang. Kerana pada ketika itu kita mungkin akan kembali di lockdown oleh bapa lockdown negara ni. Tetapi kalau tuan-tuan mengambil keputusan untuk memilih kerajaan Barisan Nasional, antara perkara pertama yang saya yakin akan dilakukan oleh kerajaan Barisan Nasional ialah menubuhkan Suruhanjaya Siasatan Diraja
untuk menyiasat semua dakwaan-dakwaan yang dibuat oleh Tommy Thomas, termasuklah penyalahgunaan kuasa, termasuklah campur tangan pihak eksekutif dalam bidang perundangan, Jabatan Peguam Negara dan sebagainya, termasuklah tentang penyelewengan yang dilakukan, salah guna kuasa yang dilakukan ketika memilih para hakim yang tidak melalui proses jawatan kuasa pemilihan hakim, dan banyak penyelewengan-penyelewengan lain. Dan sudah pasti juga kita akan menyiasat ketika negara dipaksa untuk berhadapan dengan darurat demi menyelamatkan Tengku Muhyiddin Yassin. 600 bilion telah pun dibelanjakan. 600 bilion ni datang daripada mana? 600 bilion ni datangnya daripada kantung negara yang dibelanjakan tanpa melalui proses parlimen dengan menggunakan ordinan darurat. Jadi di situ saja 600 bilion yang Muhyiddin belanjakan untuk diberikan kepada kroni-kroninya dalam bentuk direct nego sudah cukup untuk kita mendedahkan siapa kleptokrat yang sebenar. Dan inilah sebenarnya yang ditakuti oleh Muhyiddin Yassin. Okey. Dia kata tu, dalam kerajaan campuran itu sebenarnya yang menstabilkan negara ni lah PN tu. Bukan. Yang menstabilkan negara ni PN. Ya. Betul. Sebagai contoh, kestabilan yang paling stabil di kalangan semua sekali ialah bila mana kerajaan PN yang dipimpin oleh Ismail Sabri, kerajaan dia sendiri yang dalam tu ada PN, telah pun mengutus surat kepada ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang Tuan Agong menentang pembubaran parlimen pada tahun ini. Sebab mereka nak bila pembubaran parlimen dibuat pada tahun depan. Saya nak beritahu, bila tuanku yang di-Pertuan Agong telah pergi ke meteorologi, Jabatan Meteorologi, beliau telah diberitahu oleh Jabatan Meteorologi bahawa mulai pertengahan November bulan depan, pertengahan November, dijangka monsun akan mengakibatkan tiupan angin monsun akan mengakibatkan berlakunya hujan, dan ditambah dengan climate change, keadaan tidak menentu cuaca, akibat daripada lapisan ozon kita semakin tipis akibat daripada global warming. Ianya akan menyebabkan keadaan hujan, banjir, ribut dan macam-macam bencana ini akan berterusan daripada pertengahan November dan dijangka mungkin berakhir sekitar April tahun depan. Dan itu pun tidak ada sebarang kepastian. Kemungkinan besar ianya juga akan berubah-ubah. Boleh jadi sepanjang tahun depan keadaan akan menjadi begitu kritikal. Maknanya kalau tak buat pilihan raya sebelum pertengahan November, kita tidak akan mempunyai sebarang persediaan dan tidak ada masa yang betul-betul sesuai untuk mengadakan pilihan raya. Kerana the best time is before the middle of November. Itulah apa yang disampaikan oleh Jabatan Meteorologi. Tetapi biasalah, kalau kau tanya dengan Sinar Hairan, kau tanya dengan Malaysia Kini, sudah pasti yang akan mereka gembar-gemborkan bahawa banjir itu akan berlaku, hujan, ribut petir itu akan berlaku. Memang betul akan berlaku. Tetapi dia orang tak stres betul-betul bahawa selepas pertengahan November itulah waktu yang kritikal dan dia akan berakhir
paling cepat pun sekitar Mac hingga April. Dan kemungkinan juga keadaan cuaca pada tahun depan juga tidak akan menentu. Okey? Begitu. Dalam ucapan dia juga tu, di hadapan penyokong dia tu. Kalau kita tak sokong Datuk Ismail Sabri, dia takkan menjadi Perdana Menteri. Tapi malangnya mereka tak hormat kita sedikit pun. Kata, di peringkat pusat, semua jawatan penting UMNO siapa. Dia cakap betul. Ketika kita lantik dia jadi Perdana Menteri, ketika itu dia ada 32 orang ahli parlimen. Daripada 32 orang ahli parlimen ni yang betul-betul menang atas tiket parti dia, hanya 5 orang. Mula-mula 6, tetapi setiausaha politik dia dulu, Dr. Syahrudin ahli parlimen Seri Gading, lari tinggalkan dia mengikut Mahathir. Yang lain 16 orang dicuri daripada UMNO, 9 orang dicuri daripada PKR. Kemudian tambah lagi 4 orang yang menjadi bebas tetapi menyokong beliau. Tapi kita bagi dia jawatan Perdana Menteri. Ada dia pulangkan balik setidak-tidaknya jawatan timbalan Perdana Menteri kepada kita? Tak ada. Bila dia dah nak mampus, bila orang dah menyampah kat dia, bila orang nak gulingkan dia, pada ketika itu baru dia lantik Datuk Seri Ismail Sabri. Betul tak? Dan dengan jumlah ahli parlimen dengan dia, patut tak dia dapat 2 orang Menteri Kanan? Azmin Ali Menteri Kanan, Razi Jidin Menteri Kanan. Kita ada seorang saja Menteri Kanan, sedangkan dahlah jawatan timbalan Perdana Menteri kau tak bagi. Betul tak? Itu adil tak? Tak adil. Dari segi kementerian yang bagus, semua sekali dia sapu. Apa kementerian yang dia bagi bagus sangat pada UMNO? Saya ambil contoh, Kementerian Cak Ayam dia dibagi pada UMNO dengan PAS. Okeylah, Datuk Seri Ismail Sabri dapat Kementerian Pertahanan, itu satu bagus. Yang lain, kita tengok Tuan Brain, Tuan Man, ini Presiden PAS tak jadi menteri, timbalan saja jadi menteri. Apa kementerian dia bagi kepada Tuan Brain, Tuan Man? Kementerian Junior yang diletakkan ahli parlimen yang junior, Teo Ni Ching, oleh DAP, ahli parlimen wanita muda. Diletakkan jaga Kementerian Sains, Teknologi dan Alam Sekitar. Kementerian ini dibahagikan kepada 3 kementerian. Satu dia bagi pada Tuan Ibrahim Tuan Man. Itulah level timbalan Presiden PAS, menjadi Menteri Alam Sekitar. Kementerian yang sama juga, satu lagi bahagian dijadikan Menteri Tenaga. Dia letak Ketua Penerangan UMNO Samsul Anwar Nasarah sebagai Menteri Tenaga. Dan kemudian bekas Ketua Pemuda UMNO bertanding Presiden diletakkan sebagai Menteri Sains Teknologi. Ini level Muhyiddin bagi kepada pemimpin UMNO dan PAS. So kalau dia nak cerita bab semua sapu, dalam perjanjian dia minta Datuk Seri Ismail Sabri mengekalkan semua menteri kabinet dia. Yang tambah tu je lah Syahidan Kasim seorang. Itu pun dengan restu Muhyiddin Yassin. Apa benda yang dia kata Datuk Seri Ismail Sabri tak ikut cakap dia, sapu semua? Apa yang kita sapu semua? Kita mengekalkan kerajaan dia. Cuba beritahu, jawatan menteri apa yang kita sapu? Jadi cakap tu biarlah pakai kepala otak, jangan cakap dengan pakai kepala lutut. Sebab hari ni maklumat di hujung jari. Setiap apa yang dia perkatakan, orang boleh cek kementerian mana yang berubah. Daripada Adahan Baba bertukar dengan KJ. Adakah itu yang dipertikaikan? Daripada Menteri Undang-Undang dulu Taqiyuddin pergi ke Kementerian Tenaga. Dia buang seorang UMNO, iaitu Menteri UMNO yang telah menarik sokongan terhadap Muhyiddin Yassin. Walaupun Perdana Menteri dah letak UMNO, tetapi dia nak lantik balik Samsul Anwar Nasrallah.
tak dibenarkan. Datuk Seri Ismail Sabri terpaksa mengikut kehendak Muhyiddin Yassin dan rakan-rakan bersatu yang sakit hati dengan Datuk Seri Samsul Anwar Nasara. So, mana buktinya bahawa Ismail Sabri mengikut melantik ataupun mengikut apa dia cakap? Sapu semua tu. Sapu semua. Buktinya di mana? Ini. Cakap perlulah dengan fakta. Hari ini juga dia kata bahawa pemimpin UMNO tidak ada rasa malu. Yang ini saya paling rasa geram betul. Sepatutnya hari ini pengundi-pengundi di Paguh sewajarnya menghadiahkan kepada Muhyiddin Yassin ini setiap pengundi bila Muhyiddin datang saja tunjukkan cermin. Tunjukkan cermin supaya dia boleh cermin diri dia. Dia cerita, dia kata pemimpin-pemimpin UMNO tidak berakhlak, tidak tahu malu, dia kata. Kepala kotak dia. Kalau orang lain cerita pasal akhlak, kalau Tuan Ibrahim, Tuan Man ke Ustaz Idris Ahmad ke bicara soal akhlak, kita boleh terima lah juga. Betul lah. Sebab dia orang ni kurang-kurang pun ada akhlak yang baik. Ni Abdul ke cerita pasal akhlak. Tapi Muhyiddin Yassin Dia pandai baca doa. Dia pandai baca doa. takkanlah kerana dia ni pandai baca doa tu orang kata dia berakhlak. Sampai hari ni kita belum lupa SD yang dibuat oleh Stanley Stanley Augustine Clement yang mengatakan bahawa Muhyiddin lah punca dia bercerai dengan Nikaji, yang mendedahkan hubungan sulit antara Muhyiddin dengan Nikaji. Kita dah cabar dia. Kalau tak betul, saman lah Clement ni. Saman ni suami kepada Nikaji. Kita suruh dia bersumpah mubahalah. Datuk Najib bila orang tuduh dia bunuh Atatürk, bila orang tuduh dia ambil duit SRC International, tak ada rasa gentar langsung. Dia bersumpah dengan kalimah wallahi wabillahi watallahi, menafikannya. Dan dia kata kalau dia buat benda tu, dia rela Allah Ta'ala turunkan bala pada diri dia. Kita nak tanya, takkan anak ulama bernama Muhyiddin Yassin ni tak tahu macam mana cara nak sumpah ataupun bermubahalah? Kenapa sampai sekarang dia tak berani? Dia tak berani sebab memang dia ada hubungan dengan Nikaji. Dan Nikaji sekarang pun memang tengah cari dia. Ni saya tak pernah cakap, saya nak beritahu. Nikaji memang tengah cari dia. Sebab apa yang dia suruh Nikaji tulis untuk menafikan dakwaan yang dibuat oleh Stanley dalam SD tu masih lagi belum dijelaskan. Duit punyalah banyak. Bagi je lah, campak je lah. Orang tu nak bukan banyak sangat, kan? Sampai sekarang tak bayar. Tapi besok lusa ni dia carilah Nikaji. Ini Kak Nikaji, kalau ada lebih sikit tu bagi saya sikit, sebab saya tolong you. Okey.